Selamat pagi dan sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 5. Tajuk bagi kami ialah globalisasi dan modernisasi, kesannya terhadap masyarakat di Malaysia. Pertama, pendahuluan. Pada tahun 1985, perkataan globalisasi dipopularkan oleh Theodore Levitt. Istilah globalisasi menunjuk kepada politik dan ekonomi. Dan perkataan ini berasal daripada perkataan global yang membawa makna universal. Manakala modernisasi ini berasal daripada bahasa Latin iaitu modernus yang terdiri daripada kata modo dan ernest. Maksud perkataan globalisasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kebatasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala Waters menyatakan bahawa globalisasi ialah proses sosial yang memperlihatkan kekangan geografi yang semakin berkurangan terhadap hal ehwal kemasyarakatan dan budaya, dan manusia sedar bahawa kekangan tersebut semakin berkurangan. Yang ketiga ialah Nur Asmawati Ahmad Mokhtar menyatakan bahawa globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Perkataan seterusnya ialah modernisasi. Menurut Samsul Amli, modernisasi diterjemahkan sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan ia dianggap sebagai suatu yang harus ditempuh oleh semua bangsa atau negara. Manakala Budiajo menganggap bahawa modernisasi ialah perubahan sosial yang menyeluruh terhadap semua aspek seperti perubahan daripada sudut ekonomi, politik dan ideologi. Masyarakat Malaysia tidak terlepas daripada menerima kesan daripada globalisasi dan modernisasi yang berlaku di seluruh dunia. Kumpulan kami akan membentangkan kesan globalisasi dan modernisasi terhadap masyarakat kita dari aspek ekonomi, budaya, dan politik. Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Junior Jerome James Gesuti memegangkan matriks D201010949448 dari kelas EC10 Kejuruteraan Perisian. Hari ini saya akan membentangkan kesan ke atas ekonomi di Malaysia disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi yang berlaku. Kesan ini terbagi kepada dua, yaitu positif dan negatif. Dan yang pertama kita masuk kepada sudut positif. Yang pertama adalah meningkatkan aliran perdagangan. Akibat daripada globalisasi dan modernisasi, kemajuan ICT telah berlaku dan banyak teknologi yang telah diinovasikan, dan ini menggiatkan perdagangan antara bangsa. Yang hal ini juga telah menggiatkan lagi import dan ekspor, menyebabkan produk tempatan dapat dikeluarkan ataupun diimport ke luar negara untuk dipasarkan. Hal ini telah meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat Malaysia dan tidak lagi tertumpu kepada pasaran di dalam negara sahaja. Yang kedua adalah memudahkan perhubungan atau komunikasi. Seperti yang kita tahu, sebelum zaman moden ini, mereka menggunakan sistem barter ataupun sistem yang tidak efektif untuk memasarkan barangan mereka. Dan wujud juga pertukaran barang seperti yang saya katakan, sistem barter. Namun perkara ini tidak efisien dan juga mendatangkan banyak kesusahan kepada peniaga. Tapi disebabkan globalisasi dan modernisasi, urusan jual beli atas talian adalah lebih mudah dan promosi produk dapat dilakukan oleh peniaga, dan ini menjimatkan kos dan juga masa peniaga. Hal ini meningkatkan ekonomi masyarakat di Malaysia. Yang ketiga adalah menggalakkan persaingan, di mana globalisasi dan modernisasi telah mendatangkan banyak inovasi dan menggalakkan banyak syarikat untuk saling bersaing secara sihat dan pemasaran produk berkembang dengan pesat. Hal ini merupakan kesan daripada persaingan sihat antara syarikat-syarikat yang memasarkan produk-produk tempatan. Oleh itu, ekonomi di Malaysia berkembang dengan pesat hasil daripada globalisasi dan modernisasi yang berlaku. Seterusnya kita masuk kepada kesan ke atas ekonomi di Malaysia dari sudut negatif. Yang pertama adalah penguasaan ekonomi oleh negara maju.
Akibat terlalu bergantung kepada modal dan teknologi asing, ekonomi kita boleh dikuasai oleh firma-firma syarikat multinasional ataupun MNC. Syarikat asing memiliki modal yang besar dan teknologi yang lebih maju berbanding kita, dan ini tidak mustahil sekiranya mereka mempunyai pemegang saham yang lebih besar daripada kita. Hal ini menyebabkan pesaing tempatan dikuasai oleh MNC melalui penjualan syarikat kecil atau penguasaan saham. Seterusnya, penghakisan kedaulatan negara. Akibat daripada kebergantungan yang terlalu tinggi kepada pelabur asing, hal ini akan menyebabkan kedaulatan negara boleh terjejas, karena pelabur asing akan mempengaruhi dan menguasai polisi ekonomi negara. Hal ini disebabkan karena pemegang saham adalah dikuasai oleh pelabur asing karena mereka mempunyai modal yang tinggi dan penguasaan ke atas teknologi yang lebih canggih. Jelaslah bahwa globalisasi dan modernisasi mendatangkan impak yang besar kepada ekonomi masyarakat di Malaysia. Kesan daripada zaman dahulu dan sekarang sangat-sangat berbeza disebabkan oleh jurang berkembangnya globalisasi dan modernisasi yang berlaku pada masa kini. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lelia binti Yusuf dengan nombor metrik D202011093809. Kesan globalisasi dan modernisasi ke atas budaya di Malaysia. Kesan globalisasi dan modernisasi ke atas budaya di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu kebaikan dan keburukan. Dari segi kebaikan, yang pertama kita dapat lihat kesatuan pelbagai kaum. Pada zaman prakolonial, setiap kaum dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pendidikan. Namun, akibat kesan globalisasi dan modernisasi, pelbagai kaum bersatu padu. Contohnya, dari segi tempat tinggal, di dalam satu perumahan terdapat pelbagai kaum, contohnya kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu. Dari segi pendidikan pula, contohnya seperti sekarang, di dalam satu institusi terdapat pelbagai kaum yang sedang menuntut ilmu di dalam satu sekolah. Yang kedua adalah kemudahan teknologi. Kemudahan teknologi ini memudahkan masyarakat untuk berhubung walaupun dalam keadaan jarak yang jauh. Dan ianya adalah untuk memudahkan kita untuk mencari maklumat. Dari segi keburukan kita dapat lihat bahasa Melayu semakin dilupakan. Pengguna telefon bimbit menghantar teks dengan meringkaskan perkataan. Contohnya, perkataan saya yang dieja sebagai S-A-Y-A diringkaskan menjadi S-Y. Ini akan mengakibatkan bahasa Melayu semakin dilupakan. Dan seterusnya adalah penggunaan bahasa rojak yang bermaksud penggunaan bahasa yang secara bercampur, contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang sering digunakan oleh remaja pada masa kini. Bagi keburukan yang kedua adalah cara pemakaian dan akhlak. Contohnya memakai pakaian yang singkat. Remaja pada masa kini tidak segan dan malu untuk memakai pakaian yang singkat dan dilihat oleh orang ramai. Contohnya kita boleh lihat di media sosial. Dan yang seterusnya adalah seks bebas menyebabkan pembuangan bayi berlaku. Seks bebas berlaku apabila remaja terpengaruh dengan budaya barat dan tidak membataskan diri mereka bergaul dengan lelaki ataupun perempuan yang mengakibatkan seks bebas berlaku. Saya Nurul Afika binti Ahmad Ramzi bernombor metrik D202010953332. Topik yang akan dibincangkan adalah kesan ke atas politik di Malaysia. Politik dikatakan tunggak utama dalam pemerintahan sesebuah negara untuk mencapai arus kemajuan dan kemodenan. Dalam menuju era globalisasi dan modernisasi, politik dilihat sebagai kuasa penting dalam mentadbir dan mengurus hal-hal berkaitan di dalam dan di luar negara. Antara kesan ke atas politik di Malaysia adalah sistem politik di Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, menekankan kepada konsep kebebasan melalui roh kapitalisme. Yang ketiga, kebangkitan kesedaran mulai muncul dalam diri tentang hak individu atau hak kemanusiaan. Kesan yang pertama adalah sistem politik. Sistem politik yang diguna pakai di dalam negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlimen. Seterusnya, sistem pilihan raya dan penglibatan antara tiga kaum terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Sistem demokrasi adalah sistem politik yang diguna pakai di Malaysia
bagi mencapai keamanan sejagat. Demokrasi diambil daripada perkataan Yunani di mana demo bermaksud kuasa dan kratos bermaksud rakyat. Yang ketiga, sistem demokrasi mengutamakan hak dan suara individu atau rakyat Malaysia dalam memilih dan membuat keputusan di tangan masing-masing terhadap kemajuan dan kemodenan negara. Seseorang individu itu juga mempunyai hak dalam pengurusan sivil, politik dan hak dalam menerima tanggungjawab daripada seseorang pemerintah negara. Seterusnya adalah konsep kebebasan. Konsep kebebasan ini menekankan roh kapitalisme yang menjadi pembangkit kesedaran politik global ke atas rakyat Malaysia. Konsep kebebasan ini wujud dua aliran demokrasi yang berbeza, iaitu aliran universalism dan aliran relativism. Aliran universalism melihat kepada keperluan kepatuhan dan kesaksamaan dalam politik negara berlandaskan sistem demokrasi yang ada. Manakala aliran relativism melihat kepada keperluan dalam mempertahankan budaya, adat resam, agama dan cara hidup setiap etnik di Malaysia. Yang terakhir adalah kebangkitan kesedaran dalam diri rakyat Malaysia. Yang pertama, hak individu atau hak kemanusiaan yang bercanggah dengan norma-norma budaya Malaysia mulai dibangkitkan. Hak-hak yang bercanggah mulai dibangkitkan dan diperjuangkan atas alasan demokrasi oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara contoh kebangkitan kesedaran adalah tuntutan Komango yang menyentuh isu-isu sensitif dan melibatkan isu perkauman dalam negara. Hak ini telah menyemarakkan pelbagai kemunculan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya Ahmad Fahri bin Ahmad Fuzi, memegang kad metrik di 202010192432. Secara kesimpulannya, globalisasi dan modernisasi memain peranan dari segi ekonomi, budaya dan politik di negara kita. Ia membantu dalam perkembangan ekosistem negara yang lebih baik. Walau bagaimanapun, masih terdapat kesan-kesan negatif yang boleh mudaratkan masyarakat di negara kita. Oleh itu, globalisasi ini harus ditekani dengan berhati-hati. Salah satu kaedah yang dapat digunakan dalam mengenali kesan globalisasi ini ialah mulai pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan ialah pendidikan yang tulus dan sebenarnya. Kerana, jika dilihat ini, sistem pendidikan digunakan bagi membentuk individu bagi memenuhi tuntutan pasaran semata-mata, bukan bagi melahirkan individu yang betul-betul berilmu dan dapat menggunakan ilmu tersebut sebagai bekalan kepada diri dan kesedaran masyarakat secara umum. Pendidikan seharusnya dijalankan secara teliti. Pendidikan juga perlu memberi kesedaran dan pemahaman yang betul. Ini kerana generasi hari ini melihat bahawa pembinaan nasional kurang penting kerana kurangnya pendidikan nasionalisme dalam diri mereka dan kurangnya pembenahan mengenai kesan globalisasi yang berlaku pada masyarakat negara kini. Selain itu, pengkukuhan politik juga perlu diperhatikan bagi menghadapi ancaman endemisme yang tidak baik dari masuk ke negara kita. Ketegasan dasar politik yang tidak memandang penting kepada perubahan yang berlaku pada norma dan budaya kini. Namun, bijak menangani proses globalisasi agar dapat menuju keuntungan pada masyarakat di negara ini. Oleh itu, kita seharusnya memanfaatkan perubahan globalisasi yang berlaku di negara kita agar masyarakat negara kita terus maju dan aman. Sekian, terima kasih.